sebenarnya itulah kemanisan dalam dakwah. Seorang bagi saya lah kan, kita apa dalam surah Wal Asr, surah yang paling pendek sekali. kalau jauh kaki dulu. Kejap pergi toilet jap. Nak tengok apa? Bukan. Tanya tu dia bilang bagi salah kentut ke apa, so tak dapat lah macam tadi. Dia akan keluar sikit lah. Cuma macam tadi Ustaz tak nak sebab contoh macam ni kita buat, lepas 3 bulan kita urut dulu baru buka mata, okey. Jadi sekarang ni kita macam nak detect betul-betul yang pure lah. So lepas kita bekam, kita akan letak minyak zaitun dekat tempat kita cucuk tu. Layar tu macam motor orang kan. Tak paksa kalau sudi lah. Kejap lah. ada kena pijak lagi ah. Okay. Sekejap. Jadi tukar phone jap. Boleh. Kan saya pemilik kain tu. Kadang-kadang kita nak yang mana? Kadang-kadang kawan kita pinjam RM10, pinjam RM50, pinjam RM100, kita cuba halalkan, kita cuba bagi je insya-Allah. Yang penting mahsyar besok kita selamat. Terima kasih Auni, terima kasih Nurizati, terima kasih. Nama tak? Okey. Soalan tadi, Ustaz nanti bincang pasal Maha Bijaksana Allah. Baik. Azizul Fauzi, kalau pinjam banyak macam mana? Mati. Satu Ustaz bagi contoh RM10-20 je. Kan? Nah, RM10-10 je. Kalau macam tu RM4,000 banyak lah tu. Kan? Okey. Sifat Al-Halim. Al-Hakim. Okey, Syahid, kita sambung sikit lagi ya. Sifat Al-Hakim. Hakim ni maksudnya apa? Bijaksana Allah. Bijaksana Allah. Kenapa Ustaz bagi contoh kucing? Cakap. Kenapa membagi contoh kucing? Tadi saya buat macam ni, maksudnya rolling ke cakap ke apa? Kita suruh action, kita tak suruh cakap. Allah lembutnya Allah. Lemah. Yana, kenapa Yana? Tak ada orang cari ni. Kenapa ni? Tak apa, selesaikan dulu saya. Masalah rumah tangga Ustaz. Okey, tak apa Ustaz. Tadi iklan je. Jom Ustaz, sambung. Tak, tengah nyorokkan kejap sebab pesakit kedua tengah baring. Ni orang yang kedua pula nak buat rawatan. So dia tengah buka baju, so tengah tutup lah ni. Okey, line clear. Standby soalan kedua Betul. Alright. Jadi apa contoh Allah Al-Hakim? Ya Allah, terima kasih Adila Yusof bagi kereta api. Tutut. Ada halau Ustaz nak ngorek dah ni. Okey, sikit. Nampak? Dah soalan lagi. Dah, nak pakai glow. Okey. Jadi Al-Hakim, kenapa Ustaz ambilkan terima kasih bagi train, terima kasih banyak-banyak, semoga Allah berkati Adila Yusof, ya Allah. Jadi apa kaitan Al-Hakim dengan kucing? Bayangkan bijaksana Allah, Allah jadikan binatang ni tentang kucing. Jadi binatang peliharaan, betul tak? Dan orang pun jumpa kucing, kucing comelnya, pergi rumah Zaidi, contoh ada kucing, kucing tak comel, Zaidi lagi comel. Contoh. Kan, dia try. Jadi bila kita pergi rumah orang, ya Allah, comelnya kucing ni, comelnya. Bijaksana Allah, Allah jadikan kucing itu binatang yang kehidupan dia selesa dengan manusia. Maksudnya apa? Kucing ni dia boleh tidur dengan kita atas katil, boleh ikut kita naik kereta. Kucing ni boleh, kalau kat sofa boleh manja-manja dengan kucing, betul tak? Waktu kita makan, kita boleh comelnya Ustaz. Iyalah Zizul kau ni. Zizul. Kan? Tuan-tuan semua, kawan-kawan semua doakan Azizul Fauzi ni, doakan dia cepat kahwin. Zaidi, Syahid, doakan Azizul. Amin. Azizul ni Azizul bukan dah kahwin? Azizul. Kalau kat mana ada Ustaz Ebit, kat situlah ada Azizul.
Oh, Azizul. Masya Allah. Rindu Azizul. Jadi thank you. Macam mana Bang, nak kawan tanya. seseorang ni duit dekat kau airport tapi tak berat soalan tu Zizul. Nak Jadi tanya. jadi bila kucing tadi Allah jadikan bijaknya Allah, kucing ni jadi binatang yang selari dengan manusia. Faham tak jadi? Jadi dia hidup dengan kita di rumah sangat sinkronis lah kita kata. Kita tengah makan, dia duduk atas meja kan comel. Kita buka almari, dia duduk dalam almari miau kan comel. Cuba bayang kalau Allah tak bijak. Tiba-tiba balik rumah, buka pintu. Lembu. Binatang peliharaan lembu duduk dalam rumah, duduk jalan lembu dalam rumah. Duduk kat koridor, bukan kucing. Tengok-tengok lembu. Tingkat tak, ui. Kan, ni kadang kita tengok kat atas tu kucingnya comel. Buka-buka almari, kebau. Oh, terkejut mak. Nampak tak? Allah tak jadikan kebau, lembu, kan? Kambing, binatang duduk dalam rumah. Bayangkan kalau duduk atas katil, bori-bori ajak lembu tidur sebelah sini. Mu. Dia pun naik dengan kita keban katil. Nampak tak? Itu sebut bijaksananya Allah jadikan kucing sebagai binatang peliharaan. Ustaz Zul boleh masuk Maharaja Laut Omega. Oh, serius ni. Tengok ni, orang tengah serius, dia orang cakap kita masuk Maharaja Laut Omega. Betul, nak sebut bijaknya Allah. Cuba bayang dalam rumah kita ada lembu kebau. Tengah-tengah makan nasi dekat meja lembu main. Macam tu. Itulah maksudnya apa? Bijaksana Allah. Ya, jadi. Bang, ada soalan. Ada orang tanya kat Zaidi. Betul ke kita kena cari pasangan yang sekufu? Allah Subhanahu Wa Taala tidak membezakan di antara hamba-hamba dia pada kufu. Dalam Quran, Allah hanya sebut perbezaan orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah sebut iman. Allah tak kata wahai orang kaya. Pernah jumpa? Wahai orang-orang kaya, wahai orang-orang miskin, wahai orang-orang handsome, wahai orang-orang model. Allah tak sebut. Yang Allah sebut iman. Yang Allah sebut iman. Yang Allah sebut iman. Nampak tak? Yang Allah sebut iman. Allah tak sebut. Tak ada istilah sekufu. Kalau sekufu, macam mana Nabi SAW kahwin dengan Khadijah. Sedangkan Khadijah itu adalah majikan Nabi. Yang kedua, macam mana Nabi kahwin dengan Saudah. Nabi kahwin dengan Aisyah. Nabi kahwin dengan siapa lagi? Zainab binti Jahsy. Seorang yang dia ni hamba. Akhirnya Nabi kahwin dengan wanita-wanita ni sebab iman. Bukan sebab sekufu. Kalau tidak, layak ke kalau nak tengok sekufu? Nabi manusia paling handsome. Azizul kata tak kisahlah sekufu ke tak. Janji datin isteri. Terima kasih Sakura. Terima kasih. Maksudnya sekufu ni maksudnya apa? Kalau nak kira sekufu, Nabi manusia paling handsome. Manusia yang Allah paling sayang. Kenapa Nabi dijodohkan dengan Khadijah? Khadijah janda dah kahwin 2 kali. Khadijah janda kali kau sekufu tak? Tak sekufu lah. Nabi ni ganteng, muda, handsome, cantik. Tak tahu nak cakap lah hebatnya Nabi kan. Tapi Allah jodohkan dengan Khadijah yang dah kahwin 2 kali. Khadijah dah kahwin 2 kali. Khadijah dah ada 4 orang anak. Dan lebih menarik, anak Nabi 7 orang. 6 orang lahir daripada Khadijah. Maksudnya Khadijah ada total 10 anak. Clear? Ustaz nasihat sikit orang yang suka pilih orang. Nasihat. Sekejap. Yang jawapan sekufu tu maksudnya Allah pandang atas iman dengan Allah dalam Islam, dalam Quran, Allah hanya memandang iman dan amal. Allah tidak pernah pandang kufu, pangkat, darjat. Kalau nak kira kufu, pangkat, darjat, Firaun berjaya sebab dia ada kerajaan yang hebat. Tapi Firaun dilaknat Allah sebab tak ada iman. Korun lebih kaya daripada kita ni yang main forex, yang main apa-apa ni, saham ke, jutawan, main hartanah ke apa. Korun lebih kaya. Tapi Korun dilaknat sampai mati sebab iman dan amal. Orang bukan Islam semayang tak? Semayang. Cina semayang, India semayang. Tapi sebab iman tu tak betul. Maka ibadat tadi dikira tak? Tak dikira. Maka tidak ada istilah sekufu. Yang ada beriman dan bertakwa. Nak kahwin. Nak kahwin dengan seorang perempuan daripada London. Boleh? Lawa, cantik. Syarat dia mesti Islam dengan kita kahwinan sebab iman dia sama dengan iman kita. Nampak? Bukan sebab okey dia kaya kahwin. Walaupun dia tak ada iman, yang penting dia kaya Ustaz kahwin. Tak boleh. Jadi kalau kahwin dia kena masuk Islam
kita dapat kahwin dengan dia sebab apa? Setelah iman dan amal dia betul. Real Sahabat FM, dakwah sampai mati. Kahwin semasa iman dan amal dia betul. Ya. Contoh, dia tak beriman dengan Allah. Dia kita jangan sebut bukan Islam, kita sebut dia belum Islam. Dia belum Islam. Bila dia nak kahwin dengan kita, dia kena masuk Islam, betul? Jadi kita telah ajak dia dengan sebab perkahwinan tadi secara tak langsung kita telah ubah kehidupan dia kepada kehidupan yang lebih bermakna, beriman kepada Allah, dan akhirnya dia dapat Islam, dia kahwin kita. Maka kita kahwin dengan dia, kita telah sempurnakan iman dan amal dia. Sebab tu Islam cantik. Kalau tidak mana boleh kahwin campur, nanti kita semayang macam lain, dia semayang macam lain. Islam kufu yang ada iman dan amal. Maghrib pukul sekejap Maghrib pukul siapa pula? Sekejap. Dia pukul siapa? Maghrib lagi 7 minit. Oh, ingat maghrib pukul siapa tadi? Dia nak pukul siapa? Tadi kata maghrib pukul. Dak pukul siapa? Pandai cakap Kedah. Sebab tu Nabi kata apa, bila nak kahwin, benda pertama yang kita tengok apa dia? Agama dia. Dia cantik, dia kaya, nasab dia keturunan raja-raja. Dia keturunan raja-raja, kaya, cantik tapi tak ada agama. Batal tiga-tiga tadi. Tapi kalau dia ada agama, dia kurang cantik, tak ada masalah. Tutup lampu, settle. Kalau dia ada agama, tapi dia tak kaya, tak apa. Yang penting, boleh hidup. Yang ketiga, dia ada agama. Chill Sakura. Terima kasih Sakura. Yang ketiga, dia nasab keturunan dia biasa-biasa saja, orang biasa-biasa saja, orang biasa-biasa. Tapi dia ada agama, selesai. Maksudnya apa? Cantik, kaya, nasab akan terikat kuat dengan adanya agama. That's the point. Okay, Macam Mufti Man, saya tengok ada video satu Mufti Man cakap, bila kita nak cari pasangan ni, okey, contoh bila dia ada agama, kita letak satu. Tapi bila dia ada rupa, kita letak kosong kat belakang. So maksudnya jadi 10. Cantik. Kalau bila dia kaya, letak lagi kosong. So dah jadi 100. So bila dia ada keturunan yang baik, kita tambah lagi. So jadi 1000. Sampailah tambah apa lagi advantage dari dia, sampai berjuta. Tapi bila buang yang satu kat depan yang tu, iaitu agama, benda tu akan jadi kosong semuanya. That's the point. Jadi bila dia ada, doakanlah jadi dapat 1 juta. Dia punya kosong tu banyak. No, I tell you. No, it's not about. I tell you. Zaidi ada agama, dia ada rupa, ada keturunan yang baik, ditambah dengan, bila dia artis, tambah lagi 1 kosong. Dia model, tambah lagi 1 kosong. Syahir dengan Zaidi terkenal, infinity. Tak ada kosong dah, infinity. Tapi kalau jadi bukan kat dunia je Ustaz, dekat penduduk langit pun dia terkenal. Amin. Ya. Sebab apa? Barang siapa yang mereka baca Quran, barang siapa mereka buat dakwah, mereka berjalan kaki buat dakwah, malaikat di langit lihat mereka sedang tawaf di antara Baitullah. Allah. Orang yang tawaf Baitullah, nampak tawaf Baitullah. Tapi bila kita pergi buat gas, ziarah rumah ke rumah, seperti kita tawaf. Ustaz, awak pakai glove. Saya tengah bekam orang. Terima kasih Ferry bagi love. Okay, sekejap lah. Terima kasih. Selawat 7 kali. Allahumma salli ala 7 kali. Baca. Niat balik. Sampaikan, jadi terlari niat. Kita benda kita niat nak berdakwah lagi, sharing lah. Contoh macam sharing, kita belajar sama-sama kan. Tapi selalu kena minta ke Allah betulkan niat, tetapkan hati yang berbolak-balik ni. Sebab takut bila kita niat dah terlari, takut benda tu jadi sia-sia. Ni pesanan untuk aku juga memang ujian lah untuk orang yang nak sebarkan kebaikan. Dia bukan benda yang mudah. Nabi nak sebarkan kebaikan pun macam-macam ujian. Dan untuk diri kita kan, yang sekarang ni sedang sebarkan kebaikan
sebenarnya kita kena jaga yang pertama akhlak kita lah. Sebab kita punya akhlak ni kena selari dengan apa yang kita sampaikan. Yang keduanya, ni aku cakap untuk aku juga Adi, sebab kita dah start sebar-sebarkan kebaikan kan. Dan yang keduanya adalah kita kena jaga zikir. Orang yang jaga zikir ni, percakapan dia penuh isi. Walaupun dia cakap benda yang simple, tapi dia memberi kesan. Contohnya, siapa yang jaga zikir dalam dia menyebarkan kebaikan, dia ibarat macam pistol ada peluru. Satu orang yang ada pistol, ada peluru, maka dia tembak tu ada kesan. Dia cakap tu ada kesan. Yang nombor dua, dia nak dibandingkan dengan orang yang tak jaga zikir, tak baca Al-Quran. Bila dia cakap tu kan, dia ibarat macam tak ada peluru. Dia tembak, bunyi kuat, tapi tak memberi kesan. Jadi ujianlah untuk kita kan. Macam aku sendiri kan, kita pun dah start sebar-sebarkan kebaikan. Apa yang kita cakap tu sebenarnya kita memang kena niat untuk cakap diri sendiri lah. Sebab apa? Malu dekat Allah SWT. Allah SWT banyak tutup aib kita kan. Kita cakap, kita nampak macam baik. Sebenarnya kalau Allah buka aib kita, aku ni pun malu nak cakap apa benda yang aku cakap ni lah. Tak layak lah untuk kita cakap. Tapi kita sebagai umat Nabi memang kita tak boleh berhenti untuk bercakap benda yang baik ni. Dan kita memang cakap untuk diri sendiri lah, macam motivation untuk diri kita kan. Lagi-lagi kita kerja dalam industri kan. Memang besarlah hujan kita. Confirm Allah akan bagi ujian. Confirm Allah akan datangkanlah. Confirm lah. Bagi aku rasa mesti Allah akan datangkan ujian. Sama ada kita kuat atau tak lah. Macam kita cakap kan. Kena selari dengan apa yang kita cakap. Kena selari dengan apa yang kita buat. Kena tunjuk akhlak yang baik. Kena buat benda-benda yang baik. Tapi benda tu akan ada ujian. Ada ujian. So sama ada kita kuat tak kuat tu, benda tu pun kena minta ke Allah. Apa-apa nak buat tu minta Allah. Nak istiqomah kena minta. Nak kuat pun kena minta. Nak kuat ada ujian kena minta. Semua benda kena minta. So jangan pernah berharap ke Allah. Jangan pernah berharap ke Allah pula. Astagfirullahaladzim. Cut. Jangan pernah berharap dengan manusia. Benar. Berharaplah ke Allah. Ataupun kita nak pujuk hati kita macam ni lah. Nabi manusia paling agung, kekasih Allah. Yang paling dalam dunia ni manusia Allah paling sayang Nabi. Begitu sekali Nabi disayangi Allah, dikasihi Allah, Habibullah. Nabi juga diuji. Apatah lagi kita ni. Benar. Dan orang yang beriman, dia seronok dengan ujian. Sebab ujian ni lah menebakkan dia dekat dengan Allah. Cukuplah kita tengah naik motor, naik kereta, tiba-tiba ada apa? Roblox ni. Allah. Nah, lagi saya bising lagi. Apa? Lagi aku bagi bising pintu, cermin, kaca semua bagi pecah. Maafkan saya kan. Saya manusia yang lemah. Amin Sak John. Salah saya. Amin Sak John. Ingat Amin Sak John. Sorry. Minta ampun. Ya Allah. Semoga Allah berkati semua. Tak sengaja. Itulah sebab saya cakap ni, sebab saya tahu saya macam mana. Saya tahu apa yang saya pernah buat. Saya tahu banyak, macam saya cakap, banyak Allah tutup aib saya lah sebenarnya. Apa yang korang nampak, apa yang korang post tu semua, tu apa yang korang nampak. Korang tak nampak apa yang Allah tutup. Kalau Allah buka, ya Allah, tak tahu macam nak cakap. Tapi macam Ustaz cakap lah, la taqnatu rahmatillah, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Macam mana kita berjahat pun patah tadi. Macam mana kita pun patah. Kalau nak tunggu sempurna, bila kita sempurna? Sebab kita takkan sempurna. Sebab kita manusia yang lalai, penuh dengan dosa. Kita bukan malaikat. Alright. Dah azan maghrib dah. So bagi menghormati azan, cukup sampai di sini dulu. Nanti kita sambung Jaga hati, hidup diberkati, syurga menanti, dakwah sampai mati. Oh yeah. Ayyaka suddin Wa nahi. wa ana hayy.
Okay, Assalamualaikum Ustaz. semua. Kurang thank you. Thank you. Ustaz. Jangan lupa maghrib. Ya. Ustaz. Ustaz. Ya, Syahid. Sopan santun. Anak Melayu senyum Allah terukir. Hafiz. Assalamualaikum. Allah Hafiz. Assalamualaikum semua. Jumpa dah jumpa lagi. Santun. Okay. Allah. InsyaAllah. Salam maghrib buat semua. Jangan lupa solat jemaah. Kalau boleh pergi masjid, itu yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okay, bye. Kurang. Thank you tau. Thank you. Assalamualaikum semua. Yang jadi cakap tadi tu gurau-gurau je tau. Saya saja je. Thank you tau semua. Bye. Assalamualaikum. Jangan lupa maghrib. Bukan Zaidi. Ustaz lah yang share. Ustaz dengan Syahir yang share. Zaidi banyak pendengar je. Jadi copy paste balik je. Okay. Jangan lupa maghrib. Bye. Assalamualaikum. Sama sini pun dah azan. InsyaAllah doakan Zaidi Doakan Zaidi. Kalau sempat jadi live. Okay, bye. Assalamualaikum.